Sunnah kita ni banyak tuan-tuan. Apa dia? Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Maka disuruh kita berwangi-wangian. Ini sunnah kita. Sebab malaikat suka dengan orang yang memakai wangi-wangian. Kalau kita busuk-busuk ni tuan-tuan, malaikat lari. Sebab tu kita bila masuk dalam masjid, ada orang yang letakkan minyak wangi dalam masjid. Dia wakaf minyak wangi, dia letak atas almari tu. Alhamdulillah, bagus siapa yang buat macam itu. Sebab apa? Mewangikan masjid itu disuruh. Akak-akak yang ada bukhur bakar dalam masjid. Tak salah ke ustaz? Yang salahnya bakar masjid. Yang tu salah. Membakar bukhur, minyak wangi, supaya wangian tadi semerbak dalam masjid. Sunnah buat. Hari Jumaat kita pasang bukhur, asap satu masjid. Nanti orang datang sembahyang Jumaat wangi je. Ustaz, bukhur tu bukan makanan jin ke? Tak ada maknanya jin kat nak Yang makanan jin tu kalau kau puja jin ini, kita mengimarahkan masjid, menghidupkan masjid dengan wangi-wangian. Disuruh. Kemudian tuan-tuan, disuruh lagi sunnah tu apa? Sunnahnya mencabut bulu ketiak. Balik sekali lagi tuan-tuan, sunnah Nabi. Kita duk sambut maulud, tapi bulu ketiak panjang menjelah. Sunnah yang diajar kepada kita. Bila buang air kecil, duduk. Cangkung. Salah satu sebab kita diseksa dalam kubur ialah sebab kencing tak basuh. Kenapa kita diseksa dalam kubur? Sebab basuh tak betul. Selain daripada diseksa di dalam kubur kerana mulut kita jahat. Mulut kita jahat tuan-tuan. Mengata pada orang, mengadu domba, melaga-lagakan orang, punca-punca kena soal, kena seksa di dalam kubur. Sunnah yang banyak ni tuan-tuan untuk kita amalkan. Kebersihan di rumah, kebersihan diri, bersugi. Ni, bersugi tu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kita bersugi, kadang-kadang ada orang bersugi, kayu sugi dia bubuh dalam poket. Bila dia rukuk, dia sujud, jatuh kayu sugi itu atas kapet. Dia ada bersugi. Bila dia rukuk, kayu sugi dia jatuh. Bila orang qomat, dia pindah ke sah depan. Orang lain pindah ke sah dia tadi. Orang lain pula sujud tempat dia. Agak-agak bau apa tuan-tuan? Sebab tu kalau kita nak bersugi, sekarang dah ada dah kayu sugi yang ada tudung. Boleh tudung kayu sugi tu. Boleh lekat elok-elok macam pen dia buat. Sunnah tuan-tuan. Ada orang yang seumur hidup tak pernah bersugi. Yang dia tahu gosok gigi menggunakan col gatel. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan-tuan. Bersugi dia tak pernah guna. Nak bersugi apa Ustaz? Gigi mangah pun tak ada dah. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Bersugilah. Banyak. Itu sunnah-sunnah yang kecil-kecil untuk kita. Ada tak benda yang lain yang Nabi bawa yang luas, yang mencakupi rahmatan lil alamin? Baik tuan-tuan, ada benda yang Nabi bawa yang besar. Kalaulah semata-mata Nabi datang cerita suami isteri. Sebab kita ni kalau buat ceramah maulud, ustaz akan cerita Nabi Muhammad kongsi gelas dengan isteri. Bagus. Nabi Muhammad berlumba lari dengan isteri pergi masjid. Bagus. Nabi Muhammad buat kerjalah dengan isteri dia. Bagus. Takkan itu saja sunnah Nabi? Takkan sunnah Nabi tak ada dalam ekonomi? Takkan sunnah Nabi tak ada dalam politik? Takkan sunnah Nabi dalam pentadbiran negara, dalam menjaga alam sekitar, dalam membawa cara hidup, dalam urusan-urusan yang melibatkan dunia yang besar?
takkan Nabi tak ajar, takkan Al-Quran tak datang kepada kita. Yang ni lah tuan-tuan, yang kadang-kadang orang anggap Al-Quran ini dah tak sesuai. Dia anggap Nabi tak relevan zaman sekarang. Sekarang 2022 Ustaz, lagi seminggu dua masuk 2023. Adakah Al-Quran masih relevan? Kenapa dia tanya macam itu? Sebab dia tak tahu Al-Quran itu sepanjang zaman. Nabi Muhammad itu sampai kiamat ajaran dia. Sesuainya, patutnya. Saya buat contoh. Dalam Islam, dia ada bisnes. Maknanya, dia ada bisnes. Di dalam Al-Quran ada 370 ayat tentang bisnes saja. Kalau makna-makna, kalau abang-abang tak minat dengan bisnes, abang-abang dah tolak sunnah Nabi SAW. Sebab ada orang kata ni apa bisnes-bisnes ni, menega-menega ni apa ni, dunia ni. Apa ni dia ingat dunia ni. Hai, Nabi Muhammad meniaga apa? Nabi Muhammad businessman apa? Dan zaman Nabi Muhammad bisnes, bukan Nabi berniaga di Mekah. Nabi dah sampai ekspor. Dah berniaga di Syria, dah berniaga di Syam. Ekspor import tuan-tuan oi. Nabi Muhammad bukannya berniaga nasi lemak, buka kemah zaitun. Nabi Muhammad dah bawa perdagangan yang mahal harganya daripada Mekah pergi ke Syam. Bisnes Rasulullah dah besar masa itu. Tapi sayang, kita selama-lamanya selama ini disebut dunia. Ni duit ni dunia. Harta ni dunia. Melalaikan. Tapi bila nak bayar zakat, nak pakai duit. Nak buat masjid, nak pakai duit. Nak pergi umrah, pakai duit. Tak cukup duit, macam mana nak buat haji? Nak menikah, nak pakai duit. Nak beli baju Melayu pun pakai duit. Nak buka puasa pun pakai duit. Nak tayar buka puasa Ramadan pun pakai duit. Nanti datang bulan Zulhijjah nanti nak buat korban lembu pun pakai duit. Tetapi bila diajar, tuan-tuan jangan banyak duit, nanti lambat masuk syurga. Macam mana cerita ni? Ada yang kata pula banyak harta nanti lambat masuk syurga. Yang ni pula kata kena cari duit untuk masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, kita menjadi lemah sebab apa? Sebab kita tak ambil sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi-nya ialah bisnes. Akhirnya orang kafir yang ambil perniagaan. Sampai nak buat masjid, orang kafir yang buatkan. Nak pasang kapet, orang bukan Islam yang pasangkan. Nak pasang PA system, orang bukan Islam yang pasangkan. Nak cat masjid, nyonya yang mai cat. Yang piling, toke depa yang mai pilingkan. Nak turap jalan tar, dia orang mai turap jalan tar. Kenapa orang Islam tak buat? Dunia Ustaz melalaikan. Ni adik-adik tu hadir ke apa ni? Jom tuan-tuan yang saya hormati, kita bincang macam mana luasnya ekonomi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai contoh teladan yang terbaik. Baik, yang pertama surah Al-Fatihah. Selepas surah Al-Fatihah, maklum surah apa maklum? Tak apa, saya tanya saya jawab. Al-Baqarah. Saya ni pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah. Setengahnya jatan pengurusi masjid, pengurusi majlis, dia sila umum. Dijemput kepada yang berbahagia Ustaz Kazim Ilyas dari Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Al-Baqarah tu lembu. Masa bila saya duk ajar lembu pula, saya ajar orang. Pusat Pendidikan Barakah. Orang Palung ni dah pernah pergi dah. Bulan lepas pun pergi dah. Ni nak datang lagi ni. Palung 9 lah, Palung 1 lah, Palung 2 lah. Pusat Pendidikan Al-Barakah, bukan Pusat Pendidikan Al-Baqarah.
Al-Baqarah tu lembu betina. Sedih benar saya dengar tuan. Baik. Okey. Allah kata apa? Al-Baqarah, surah lembu. Abang-abang, pepatah Melayu kata bodoh macam, tapi Allah letak lembu nama surah Quran. Boleh tak kita fikir? Orang Melayu kata macam lembu dicocok hidung. Allah letak lembu nama surah dalam Quran. Orang Melayu letakkan kamu ni macam lembu sekampung, lembu sekandang kamu ni. Balik petang aja, siang-siang jalan, tang-tang baru balik macam lembu kamu ni. Tapi Allah letakkan nama Al-Quran yang mulia, surah mula-mula nombor 2, surah lembu. Kalaulah lembu tu bodoh, kalaulah lembu tu tak ada faedah, kalaulah lembu tu tak elok, takkan Allah namakan surah Al-Baqarah. Saya fikir, inilah benda yang kita kena ubah tuan-tuan. Sampai bila kita nak kata bodoh macam lembu, bodoh macam lembu. Tapi Allah letakkan Al-Quran nama surah. Surah yang paling panjang lalu. Al-Baqarah. Masya Allah. Jom kita ubah balik pahaman-pahaman yang tak ubah nak tepat ni. Yang menjadikan kita lemah. Bila kita kata bodoh macam lembu, lembu tu bodoh, maka orang akhirnya bela lembu. Orang lain bela lembu. Orang lain bela lembu, apa dia buat? Dia bela lembu susu. Orang Melayu pula buat cerita, tak elok minum susu lembu, nanti jadi bodoh. Budak-budak yang baru beranak, betul lah, wa fisaluhu fi amain, minumlah susu ibu 2 tahun. Budak-budak yang baru beranak, kita hak tua bangka ni takkan nak minum susu ibu lagi. Leha perah susu zat. Isteri dia baru beranak, suami pun tumpang sekali. Abang ni mengada-ngada, hey, hang tak cerita tu ustaz kata kat masjid minum susu ibu lah bagus. Ni abang nak minum ni. Kau kalau jumpa lelaki hal lagu tu terajang kau. Yang budak-budak susu ibu, kita hak tua bangka ni susu apa? Kenapa ya duk set dalam minda kita minum susu lembu jadi bodoh tu? Kalaulah minum susu lembu tak elok, pasal apa ya Nabi nak Isra Mi'raj pun cari susu? Susu lembu tu satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita jadi sihat. Cuma janganlah kita minum melampau-lampau. Ni pakai duit heboh dalam TikTok, ustazah dengan laki dia kata minum susu banyak jadi kutu. Pakai heboh pula. Ustazah ada seorang dengan suami dia ni. Hak ustazah kata tu betul lah tuan-tuan. Oi, boleh minum susu tapi jangan melampau-lampau. Melampau-lampau ni Allah tak bagi, apa pun Allah tak bagi. Hari ni ada masak nasi tak tuan? Ada. Sembelih lembu apa? Ada. Makan sepinggan sudah lah. Ni dia makan seorang dia setalam. Setalam tu nama dia apa? Melampau. Tu dia nasi macam gunung. Seorang dia ya. Itu melampau. Allah kata kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu. Jangan melampau. Jangan berlebih-lebihan. Kita ni makan apa pun bila berlebih-lebihan, penyakit lah.